ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu, bersua bersia kembali kita semua di dalam Kisah Seram Alam Jin. Lokasi kisah kejadian kali ini menjadi tumpuan di Sempurna, Sabah. Diceritakan kembali oleh saudara Badrul, nama samaran, yang berlaku pada tarikh 19 hari bulan 8 tahun 1999. Kalau saya tengok kalender, jatuh pada hari Khamis, yang mana kalau malamnya pula tepat pada Khamis malam Jumaat. Pada waktu ini di kampung Badrul agak kecoh dengan kedatangan gangguan seekor hantu yang tak tahu hadir daripada mana. Tahu-tahu je dah menjadi bualan mulut orang kampung. Jadi si Badrul dan juga sahabat baiknya yang bernama Hadi telah membuat rancangan untuk mencari hantu yang diperkatakan oleh orang kampung. Saya ulang lagi sekali, 19 hari bulan 8 tahun 1999. Petang tu, mereka berdua ni telah siap siaga dengan tujuan untuk mencari hantu. Hadi ni orang yang berani berbeza dengan Badrul, sebab Badrul ni agak penakut sedikit, tapi memandangkan keinginan yang benar-benar ingin melihat hantu, maka Badrul ni langgar je perasaan takut dalam diri dia. Mereka berdua ni bukanlah pakar dalam bab-bab memanggil hantu ni. Namun, mengikut pepatah kata-kata orang tua masyarakat di Sempurna, Borneo, Sabah, kalau kamu nak sangat tengok hantu, ikutlah cara ini. Cara yang dimaksudkan, yang pertama, kena ada batang dan juga daun pelepah kelapa yang lengkap. Kedua, kena tarik pelepah kelapa tu di tempat kawasan yang sunyi. Ketiga, perlu tarik bermula daripada lewat petang sampailah ke tengah malam selagi mampu. Dan yang keempat, yang terakhir sekali, tak boleh ramai-ramai orang. Paling banyak pun kena berdua je. Kalau seorang lagi bagus. Keempat-empat kaedah syarat ini perlu diikuti. Ini kata orang-orang tua di kampung Badrul lah kan. Wallahualam, benar atau tidak, saya tak tahu. Jam menunjukkan pukul 6.45 petang. Mereka berdua pun bermulalah tarik daun pelepah kelapa ni. Setiap seorang satu pelepah kelapa. Jadi ada 2 pelepah kelapa lah. Mereka ni bermula daripada jalan masuk ke kebun. Mereka tarik berjalan sampai jauh ke dalam kebun. Jalan kebun ni bukanlah jalan yang besar dan selesa. Kalau ia pun cukup-cukup ngam-ngam je untuk 2 biji motor lalu. Kalau kereta pula memang tak akan lepas sebab jalan tu memang kecil. Sepanjang laluan jalan di kebun yang dimasukkan ini, kiri dan kanan laluan tersebut adalah daripada tanaman pokok kelapa dan juga ubi kayu. Tarik pelepah kelapa tu, akhirnya mereka berdua kepenatan. Tak ada hasil apa-apa pun. Jadi fikir mereka mungkin tak menjadi agak-agaknya. Mitos dia kot cara ni. Memandangkan hari dah semakin gelap sebab dah nak masuk waktu maghrib, pandangan mereka pun dah semakin terhad, maka mereka pun mengambil keputusan untuk berpatah balik semula ke jalan keluar kebun yang mereka masuk tadi. Badrul dan juga Hadi jalan berdampingan seiringan pada mulanya. Pelepah kelapa masih lagi ditarik oleh mereka ni. Tiba-tiba keadaan sekeliling agak sedikit berubah. Yang tadinya berangin dan juga ada bunyi suara cengkerik, secara mendadak suasana menjadi suram membisu. Senyap, sunyi, tak ada bunyi apa-apa pun. Angin pun dah tak bertiup dah. Sekeliling jadi agak panas kejap. Malah yang membuatkan lagi Badrul dan juga Hadi curiga bila mana hidung mereka berdua ni terhidu satu bau yang agak busuk. Badrul kata masa ni dia jadi agak seram sejuk. Dia ni bukanlah bodoh punya orang, sebab dia tahu semua ini tanda-tanda benda tu dah mula datang dan hadir. Badrul cuba bertanyakan pada Hadi di sebelahnya. Hadi, kamu ada rasa tak apa yang aku rasa ni? Kamu ada bau busuk tak Hadi? Bila Badrul lihat muka Hadi
Hadi ni hanya diam membisu. Bibir Hadi pula kelihatan tersenyum pada Badrul. Kenapa pula Hadi ni senyum songeh pada aku ni? Sejurus selepas itu, ada bunyi benda jatuh atas pelepah kelapa yang Hadi sedang tarik ni. Pada awalnya, Badrul buat tak tahu je lah, jalan macam biasa. Walhal, Badrul ni dia tak sedar yang Hadi ni dah tertinggal di belakang dia. Bila Badrul menoleh, "Hoi Hadi, kenapa kamu berhenti tu Hadi? Jalanlah cepat." Badrul lihat pelepah kelapa yang ditarik oleh Hadi ni terlepas daripada tangannya. Hadi ni siap boleh ketawa lagi. Lepas tu dia lambai-lambai tangan pada Badrul menunjukkan isyarat supaya patah balik ke belakang membantu si Hadi ni. Sebagai contoh, Badrul tanpa berfikir panjang patah semula ke belakang datang kepada Hadi. Hadi ni minta tolong dengan Badrul untuk tarik bersama-sama pelepah kelapa yang ditariknya, sebab pelepah kelapa si Hadi ni tiba-tiba jadi berat. Badrul ingatkan si Hadi ni saja nak buat lawak, nak bergurau agak-agaknya. Tapi bila Badrul mula menarik pelepah kelapa si Hadi ni, betul-betul teruk berat ni. Seolah-olah macam ada sesuatu yang duduk dekat pelepah kelapa tu. Entah macam mana, bau busuk tadi menjadi semakin kuat bau busuknya. Perasaan ketakutan mula datang ke dalam diri Badrul. Badrul ni jadi automatik badannya menggigit. Ni kepala ni rasa nak pitam, kata dia. Dia pun apa lagi, angkat kaki terus larikan diri. Tanpa dia sedar, dia dah tinggalkan Hadi jauh di belakang. Bila melihatkan keadaan Hadi yang tidak melarikan diri tapi masih lagi degil cuba menarik pelepah kelapanya, Badrul rasa macam tak sampai hatilah pula. Rasa bersalah nak meninggalkan Hadi seorang-seorang di belakang. Badrul pun ambil keputusan dengan beranikan diri semula untuk patah semula ke arah Hadi dan membantu Hadi menarik bersama-sama pelepah kelapa yang berat tu. Sambil mereka berdua ni menarik pelepah kelapa berkenaan, semakin jelaslah mereka dapat nampak kali ini ada banyak lalat-lalat sebesar hujung jari berterbangan di atasnya. Mereka abaikan dia penampakan lalat tu, terus menarik pelepah kelapa tu sehinggalah tiba di laluan jalan keluar kebun kampung yang mereka starting tadi. Dia punya penat, dia punya berat, Masya Allah. Penat yang teramat sangat berat, kata Badrul. Ikutkan hati ni tak nak tarik dah, nak tinggalkan je pelepah kelapa tu. Tapi disebabkan setia pada Hadi punya pasal, reda je lah, berkorbanlah demi kawan sahabat baik. Sesampai sahaja mereka berdua ni di jalan laluan kebun tu, mereka berdua ni pun terbaring, terlentang, kolaps, tak berdaya nak berdiri dah. Kepenatan. Pelepah kelapa yang ditarik pun sudah dilepaskan daripada genggaman tangan. Suasana dah menjadi separa gelap sebab nak maghrib kan. Tiba-tiba sayu-sayu kedengaran laungan azan daripada surau kampung yang agak jauh daripada kebun tu. Baru sahaja Badrul dan Hadi nak memperbetulkan posisinya nak berdiri untuk pulang ke rumah, secara spontan mereka dapat melihat rupa-rupanya ada hantu ataupun jin syaitan yang sedang tegak terapung di atas daun pelepah kelapa yang mereka sedang tarik tadi. Patutlah berat, kata Badrul lagi. Walaupun kurang jelas, namun apa yang dia lihat pada masa tu memang nampak jin syaitan tu berkain kapan berwarna putih lusuh yang kotor, manakala kepalanya pula sedang tertunduk menutupi muka jin syaitan tu. Muka tak nampak sebab keadaan gelap. Bau busuk tu jangan cakap lah, makin busuk macam bau bangkai ataupun bau sampah, kata Badrul. Bila dah situasinya macam ni, Hadi yang tadinya berani dan gelak ketawa terus jadi pengecut juga akhirnya. Maka mereka berdua pun larikan diri sepantas lipas kerana reaksi ketakutan yang teramat sangat. Selepas tu apa yang berlaku? Demam ke? Kena ketegur ke? Wallahu alam. Tidak diceritakan dengan lebih lanjut oleh saudara Badrul sebagai pengirim. Kisah pengalaman tu habis setakat itu saja. Tapi kata Badrul, ini memang kisah yang benar-benar berlaku buat mereka berdua. Kisah benar, bukan rekaan semata-mata. Menjadi satu pengalaman hitam, pengalaman ngeri dan juga pengalaman manis
buat mereka berdua selaku sahabat baik pada satu ketika dulu di zaman budak-budak. Memori lama mencari hantu. Itulah kisah yang dikongsikan oleh pengirim yang bernama Badrul. Cara dan kaedah dikatakan oleh orang sempurna Sabah, cara menarik dan juga melihat hantu. Tapi adakah kalian semua tahu sebenarnya ada lagi cara lain untuk melihat hantu? Saya ada maklumat berkaitan tu, tapi ianya hanya sekadar info saja. Benar atau tidak wallahu alam. Jangan diikut, dengar je boleh, tapi jangan diikut. Faham ya? Ada satu lagi kisah cara melihat hantu. Yang ini bagi saya agak seram sedikit. Nak dengar tak kisahnya? Kalau nak dengar, insya-Allah kita akan bersambung kisah siri mencari hantu ini untuk konten video yang seterusnya nanti. Saya mohon jasa baik anda semua untuk ringan-ringankan jari jemari ini untuk tekan button subscribe sebagai serba sedikit tanda penghargaan buat kami semua warga kisah seram alam jin. Insya-Allah sekiranya diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bersua siar kembali di video konten yang akan datang dalam kisah seram alam jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih ya Encik Badrul. Boleh juga ikut cara ni. Nanti saya pergi cari pelepah kelapa. Kita try tengok dia. Terima kasih banyak-banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara.